Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 16 Jun 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat daripada Panglima 1 Division Major Jeneral Datuk Muhammad Din Abu dan Panglima 3 Brigade Brigadier Jeneral Muhammad Isa Jaafar di pejabatnya Wisma Bapak Malaysia Petrajaya pada Selasa. Kunjungan hormat tersebut adalah kunjungan hormat perpisahan sempena persaraan kedua-dua panglima tersebut. Sejurus selepas kunjungan hormat itu, Ketua Menteri menyerahkan cek berjumlah 10 juta ringgit kepada Borneo Evangelical Mission Grace BEM Grace yang diwakili oleh Elder Thomas Jekis. Turut serta dalam majlis penyerahan cek tersebut adalah Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Hambas. Laporan seterusnya, Sarawak mencatatkan 3 kes baharu positif COVID-19 pada Selasa. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam kenyataan media memberitahu kesemua kes tersebut dilaporkan di daerah Bintulu melibatkan sebuah keluarga hasil saringan dan pengesanan kontak kepada kes ke-557. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah sebanyak 560 kes. Dalam kenyataan media yang sama, JPBNS telah menerima prosedur operasi standard SOP terkini yang disediakan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak bagi kedai gunting rambut, pendandan rambut dan salon kecantikan. SOP tersebut berkuat kuasa pada 17 Jun 2020 dan boleh dimuat turun di laman web seperti yang tertera. Berikut pula mengenai SOP pembukaan semula tadika. Seperti yang diumumkan oleh JPBNS, tadika di Sarawak akan mula dibuka pada 1 Julai ini setelah penutupan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lepas. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya telah mendapat persetujuan daripada JPBNS bagi membenarkan tadika untuk beroperasi sama seperti yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan dengan pematuhan SOP seperti yang ditetapkan. Persiapan harus dilakukan sekarang, mulai dari sekarang dalam standard operating procedure-nya sebelum tadika dibuka, semasa tadika itu dibuka dan selesai sesi pembelajaran di tadika itu. So ini yang sangat penting ya. Pematuhan kepada prosedur sebelum, semasa dan selesai sesi. Beliau berkata demikian dalam sidang media prosedur SOP bagi pembukaan tadika di Sarawak pada Selasa. Datuk Seri Fatimah menambah, jika tiada pematuhan SOP, tadika atau taska akan diarah untuk ditutup. Kalau tiada pematuhan kepada SOP ini, maka tadika ataupun taska sudah bermula beroperasi ya, dan kita dalam proses pemantauan. Dan tadika akan beroperasi pada 1 hari bulan Julai. Jika tiada pematuhan, maka ianya akan diarah tutup. Ya. Ini kuasa yang ada ya. Okey, bahawa if there is no compliance, tiada pematuhan kepada SOP, maka ianya akan diarah tutup. Berita selanjutnya, penerbitan Buletin Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak merupakan platform penting untuk mendokumentasikan perkembangan serta peranan dan tanggungjawab penjawat awam Kerajaan Negeri. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Ahmad Jaus Samiwan berkata, penerbitan buletin tersebut juga memberi ruang berkongsi rancangan serta maklumat berkaitan perkhidmatan kerajaan Sarawak kepada pihak berkepentingan lain. This bulletin can become a historical document of growth of our SES. It can also be a platform to inform the future generation about SES. The bulletin is important as the contents are about our SES that keep our members on track. With our publication, we can inform employees and other stakeholders about our plans and other essential information. Bercakap semasa pelancaran Buletin Setiausaha Kerajaan Sarawak pada Selasa, Datuk Ahmad Jaus Samiun memberitahu buletin rasmi itu juga merupakan peluang terbaik untuk mengetengahkan pencapaian inovatif dan berkualiti warga penjawat awam negeri. And besides that, an official bulletin is also a great opportunity
to highlight case studies of our own successful projects, such as quality and innovative achievements. Tambahnya, buletin itu juga penting untuk merekodkan sumbangan dan peranan perkhidmatan awam bagi mendapatkan pendapat dan maklum balas orang ramai. So I wish that the civil service will be highlighted, that their contribution will be known, and also that there will be records of what they're doing, so that the members of the public will better understand what we are doing. Then they will, with understanding, they will give us the necessary cooperation. So the bulletin is one way of engaging with our stakeholders and getting their opinion and feedback. Buletin Setiausaha Kerajaan Sarawak merupakan terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS yang diterbitkan 2 bulan sekali. Seterusnya, selaras dengan arahan Kerajaan Sarawak, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA membenarkan pembukaan semula 13 pasar awam dan pusat penjajah di bahagian Bintulu semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pengurus Besar BDA Rodziah Mursyidi berkata, pembukaan semula 13 pasar awam dan pusat penjajah ini berkuat kuasa esok 17 Jun 2020 kecuali Pasar Ikan Lama Bintulu yang masih di dalam kajian. Pertama memang dah beroperasi lah. Pasar utama jumlah lot yang kita sediakan ialah 280. Waktu operasi dibenarkan ialah dari pukul 6 pagi hingga 6 petang. Dan pasar tamu Bintulu jumlah lot ialah 254. Waktu operasi 6 pagi dan 6 petang. Berikut merupakan 13 pusat penjajah dan pasar awam di Bintulu yang akan dibuka bermula esok. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, UKAS channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Sebagai penutup buletin, saksikan video terbitan Jabatan Penerangan mengenai amalan norma baharu untuk mengawal penularan COVID-19. Salam UKAS.